Ali. Oh, besar tu badan tu. Boleh je lah. Lalu ingus selalu bayi. Wah, masa sama juga. Apa? Ali yang nasib baik betul. Berpakaian ihram okey. Selamat datang ke Terminal Arab Saudi. Sila ke pengesahan tiket. Terima kasih. Siapa nama Hajar? Hajar siapa nama? Assalamualaikum Zara. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك والملك لا شريك له لا شريك لك. Adik-adik لبيك Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد لبيك Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد والنعمة Lak wal mulk la syarika Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Balik. Pegang ya, pegang. Oh, pegang aja. Pegang. Okey. Pegang, cikgu pegang jom. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu bila telah sampai buku ini kita sedang berada di padang bila kita berada di padang Arafah sebenarnya tujuan kita berkumpul di padang Arafah ini adalah simbolik kepada hari kebangkitan yang akan dilakukan selepas berlakunya peristiwa hari kiamat. Yang mana selepas peristiwa berlakunya hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dibangunkan dalam keadaan yang sama. Tidak ada manusia yang lebih mulia berbanding dengan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa padang Arafah ini perbanyakkan doa. Contoh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adik-adik mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini, pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia pada hari Arafah untuk melihat hamba-Nya yang meminta dan berdoa kepadanya, dan Allah akan memilih, dan bertuahlah sekiranya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan akan doa-doa itu. Jadi simboliknya di padang Arafah ini semuanya sama. Semuanya akan memakai pakaian yang sama. Tidak ada manusia yang lebih mulia, bahkan tidak ada manusia yang paling hina. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini sebagai simboliknya berdoa, angkat tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua kebahagiaan, keselamatan dan keafiatan di dunia maupun di akhirat. Kita duduk di sini sebentar. Pada 9 Zulhijjah kita akan duduk di wukuf di Arafah. Banyakkan berzikir, banyakkan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa? Tak tahu? Ikut ustaz lah, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dhunubana wali walidayna
warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita akan melakukan tawaf. Okey, jadi nak bergerak daripada Arafah, nak bergerak ke Kaabah, kita bacakan lafaz talbiyah. Okey, baca lafaz talbiyah macam mana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang mana? Sana. Okey, tapi sebelum kita duduk kat sini. Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ali sini Ali. Sini. Sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Siapa punya tu? Pasport tu. Hilang pasport tak boleh balik Malaysia. Labbaik Allahumma labbaik. Ikut. Labbaik syarika lak labbaik, alhamda wal ni'mata laka wal mulk. Mana ke Musdalifah, bukan Mustafa, bukan Mustika, tetapi Musdalifah. Dalam kita bergerak menuju ke Musdalifah ini, kita diwajibkan untuk mabit, iaitu tidur sebentar ataupun duduk sebentar di situ. Dan dalam masa yang sama di Musdalifah ini, kalau tuan-tuan, adik-adik semua ada bawa batu, kutiplah batu. Sebab apa batu ni kita gunakan untuk melontar. Kutiplah sebagai simbolik. Batu Ali. Tapi niatkan, waktu nak pilih batu tu jangan pilih batu macam ini. Ini kalau kena Tok Imam tak naik khutbah. Ambil batu yang kecil je. Kita simbolik. Kalau nak batu besar, batu bata ni. Okey dia. Ini kalau kena kepala orang berdarah. Ini simbolik. Sebab suasana di tempat melontar nanti orang terlalu ramai. Jadi dia hanya dah simbolik. Bukanlah bermaksud kita kena ambil yang batu besar baling, tidak. Tetapi ambil batu yang kecil sebagai simbolik daripada peristiwa daripada pensyariatan ibadah kurban. Yang mana bila mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka saat ketika itulah syaitan menjelma dan membisikkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya tidak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim lemparkan batu kepada syaitan tersebut. Dan berdasarkan daripada peristiwa itu, maka ianya menjadi sebagai salah satu syarat untuk ibadah haji. Kumpul batu adik-adik. Batu macam ni okey. Dia kalau kena pun kena tak sakit sangat lah. Kalau yang kena tu sakit dia. Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lontar. Di tempat melontar jamrah nama dia. Mana adik-adik punya batu tadi?
Tunjukkan kat ustaz mana batu. Mana batu? Okey, semua ada batu masing-masing. Belum nanti. Kalau nak baling kena baling satu. Tak boleh baling sekali semua sekali. Tak boleh, okey? Okey. Semua dah ready dah. Semua dah ready nak baling batu. Okey. Siapa nak jadi contoh dulu? Okey, dengar sini. Contoh adik yang pertama paling berani. Nanti. Jangan geram sangat adik. Jangan geram sangat. Itu batu besar. Okey. Ini merupakan di antara salah satu syarat wajib haji, iaitu melontar. Kita ambil yang paling basic je, kita melontar untuk lontaran yang pertama di Jamratul Aqabah. Yang ini adalah peristiwa seperti mana yang sebutkan tadi, adalah simbolik kepada mana peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim AS melemparkan batu ke hadap syaitan. Okey. Jadi niatnya apa dia? Niatnya sama saja, cuma setiap balingan disebut dengan perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baling. Okey. Niatkan, yang kat belakang niatkan untuk baling syaitan, bukan nak baling kawan. Kalau baling kawan sakit kawan. Okey, niatkan nak baling syaitan lagi. Sebanyak berapa kali balingan? 7 kali. Okey, baling. Adik tak kira dik kena tiang ke masuk gol ke, yang penting baling. Baling. Gol. Baling. Lagi, gol 3. Baling. Niatkan baling untuk berjaya syaitan, bukan mengejar orang. Balik nanti dek boleh kawan kan? Apa dia? Okey Ali, good. Dah. Ali jom. Tembak kat sini, tawaf, tembak kat situ. Terima kasih. Nanti nak tawaf, nanti nak pusing tu. Ali jangan sandar. Betul-betul berada di penjuru rukun Yamani. Di rukun Yamani, adik-adik. Rukun Yamani yang mana? Mana satu rasmat? Sana ni. Sini. Ikut ustaz. Tak ada. Dekat sana. Ni kita boleh pusingkan. Kita buat dia. Okey. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ni semua. Di bahagian sini nanti kita akan bermula pusingan. Okey. Kita akan bermula pusingan tawaf. Semua ke sini. Jangan terlebih. Kalau tak dikira sebagai satu pusingan yang sempurna. Okey. Kalau adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah ada peluang ataupun dah pernah menunaikan umrah, nanti akan perasan ada satu lampu hijau di bahagian tepi, di bahagian hujung tepi dalam kawasan dataran Kaabah itu nanti akan ada satu lampu hijau. Lampu hijau itu adalah bermaksud permulaan untuk menunaikan ibadah tawaf. Dan yang lelaki, bahu belah kirinya dibuka, bahu belah kiri istilam. Okey, kalau anda dah bersedia, boleh kita berpusing sekarang. Nak baca apa? Labbaik Allahumma labbaik. Okey, pusing. Pusing ikut arah jam, ikut lawan jam ya. Tingkat 2. Apa-apa saja bacaan zikir, apa-apa saja bacaan tasbih, bacalah. Dan dalam masa yang sama, laju sangat makcik. Jangan laju sangat, jap. Slow. Pusingan yang pertama ni masih belum selesai lagi. Bila sampai kepada rukun Yamani, dibaca dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rukun Yamani berada di sebelah sini. Di bahagian sebelum bertemu dengan penghujung Kaabah, iaitu Hajaratul Aswad. Maka selesai pusingan pertama, mengangkat tangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk pusingan kedua. Bacalah apa-apa saja zikir. Yang penting ingat, ini merupakan pusingan yang kedua. Pusingan kedua, jangan keliru. Kalau anda kata keliru, ambil balik pusingan yang paling rendah sebelumnya. Baik ya, di pusingan rukun Yamani ini disunatkan untuk beristilam. Bismillahi Allahu Akbar. Di samping bahu di sebelah kiri. Dan tidak boleh menghadap ke kiblat, tetapi bahu di sebelah kiri dengan membaca istilam Bismillahi Allahu Akbar. Tangan diangkat dan dikucuk. Kalau tak kucuk pun tak apa. Okey. Sampai di sudut Hajar Aswad juga istilam. Istilam Bismillahi Allahu Akbar. Dan di sini disunatkan kucuk tangan. Ya. Bismillahi Allahu Akbar, kucuk. Bismillahi Allahu Akbar, kucuk. Sebab kita tidak dapat dekat menyentuh Kaabah. Gitu. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Di samping semasa perjalanan disunatkan membaca apa sahaja doa, zikir, ayat Quran dan sebagainya. Sekurang-kurangnya anak-anak diajar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Terlupa saya. Sampai di sudut Yamani dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan dari sudut Yamani ke sudut Hajar Aswad. Kemudian sambung Bismillahi Allahu Akbar, kucuk. Okey. Kemudian saya tandakan dari sudut Iraqi ini dengan batu-batu putih ya. Batu putih ini sebenarnya adalah antara tembok Hijr Ismail. Di sini tembok Hijr Ismail. Kita tak boleh rapat. Bila rapat menyentuh akan batal pusingan tawaf tersebut. Sekarang ni nampak kecil je kan. Dekat sana nanti besar masjid ni. Gitu. Jadi Ali! Dah kena bayar dam ni. Dah terlepas ihram Ali, jam! Okey, semua dah ada dah. Okey, sebab kita nak buat sa'i ni adik-adik. Jom. Jom, kita nak buat sa'i. Okey, jom. Dah tanda. Dah ya? Okey. Dah dah. Kita dah tanda dah. Ali, bagi pasport dekat teacher. Okey, nanti kita akan lakukan sa'i sebanyak 7 pusingan bermula daripada Bukit Safa kepada Marwah. Ini merupakan simbolik peristiwa siapa? Isteri Nabi Ibrahim, siapa? Siti Hajar yang pergi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Okey, jadi kita akan pusing dari Safa ke Marwah, 1 pusingan. Marwah ke Safa 2. Safa Marwah balik 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan berakhir di Bukit Marwah. Okey, nanti dari situ kita akan pergi ke tempat tahallul untuk kita buat tahallul. Okey,
jom. Okey, kira daripada Safa ke Marwah. 1. Jangan reda. Okey, ini dah sampai Bukit Marwah. Okey, dah sampai Bukit Marwah, dah kira sudah bisa. 1. Okey, kita pusing dari Marwah ke Safa semula. Okey, jangan mengelak jangan lalu jalan tengah Kena pusing betul-betul Okey, sama-sama dia tu zikir-zikir. Kalau dekat Bukit Safa dengan Marwah, dia ada satu lagi lampu hijau. Yang di mana ketika itu saya tengah hajar, dia lalu kat situ, dia berlari-lari dekat situ. Jadi Jemaah lari. Haji! Haji, nak pergi mana? Jangan lari, Haji. Sa'i tak siap lagi, Haji. Kita kena bayar dam. Penat dah. Haji kena dah banyak bersabar-sabar. Tak nak. Okey, tak apa. Nak buat tahlul. Okey. Ali. Ambil Ali punya ni. Plastik. Wah. Ambil rambut. Ambil rambut sikit. Potong sikit. Ni. Okey, nah. Pegang. Duduk. Kita gunting dah tahalul. Dah ambil ihram. Ni bagi. Mama cakap dengan ayah teman ustaz makan dengan ayah Amalia. Okey. Cakap ayah dah berjaya kata. Tunjuk ayah dulu. Tunjuk ayah. Ayah dah berjaya. Dah berjaya dah. Haji Ali. Ayah dah berjaya dia kata. Terima dia. Kita pegang dulu. Kacau je. Abang Haji